Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas kita yang sangat awesome ni. Akidah tahun 4 oleh Ustaz Hamim, insya-Allah. Baik. Topik kali ini kita nak membicarakan tentang sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ya. Sifat wahdaniyah ni sifat Allah lah. Sifat Allah yang kita wajib yakini sebagai seorang Islam. Sifat wahdaniyah ni terkandung dalam sifat 20 yang wajib kita ketahui lah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Sehinggalah ke habisnya kan. Semua boleh hafal sebab kita ada lagu-lagu yang kita biasa dengar kan. Gitu. Baik. Okey, dalam objektif pembelajaran kita kali ini, kita nak capai yang pertama ialah menyatakan pengertian sifat wahdaniyah, menyebut hukum beriman kepada sifat wahdaniyah, membaca dalil naqli dan pengertian Allah bersifat wahdaniyah, dan yang terakhir menyebut kesan mempercayai Allah bersifat wahdaniyah. Baik. Maksud sifat wahdaniyah. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat esa, yakni tunggal. Artinya bahawa Allah Taala itu Tuhan yang Maha Esa, tunggal dan mustahil berbilang-bilang. Ini banyak. Baik. Sebelum kita nak teruskan lagi pengajian kita berkaitan dengan sifat wahdaniyah, Ustaz nak ambil konsep analogi ataupun contoh yang mudah untuk difahami ialah cuba murid-murid semua ambil satu pensel. Kan? Cuba tengok pensel tu. Kan? Ambil pensel tu. Nampak tak pensel tu? Apa yang kita nampak? Ada dia punya bentuk kan? Ada mata dia kan? Ada warna, kalau warna dia coklat ke, warna dia hitam ke, warna dia merah ke kan? Dia ada ciri-ciri sebagai bentuk pensel lah kan? Begitu juga dengan benda-benda lain. Cuba tengok sekitar kita dengan meja ke, kerusi ke kan, botol air ke, ataupun apa-apa yang berdekatan kita tengok semua kita boleh tahu dah kan. Yang mana terkandung pada setiap benda yang ada pada satu benda tu, tak terlepas pada dia ada 3 benda. Yang tu yang pertama asma, ataupun nama, asma, sifat dan juga af'al. Sifat, asma, af'al. Sifat, asma, af'al. Sifat, nama dan juga perbuatan. Sifat, nama, perbuatan. Ingat 3 benda ni yang wajib ada pada setiap benda yang berada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Jadi 3 benda ni kena faham kan. Sebagai manusia pun kita pun mesti ada 3 benda ni kan. Ada nama, ada sifat dan ada perbuatan. Nama contohnya nama Hamim. Nama siapa lagi? Naufal. Nama Uzair. Nama siapa lagi? Hari Izzuddin. Nama siapa lagi? Lain-lain lah. Semua kita tahu nama kan. Dan ada sifat-sifat pada diri seseorang kan. Sifat Naufal ni macam mana sifat dia? Sifat siapa lagi? Uzair macam mana sifat dia kan? Sifat Syifa macam mana? Syifa pula Sufiah macam mana kan? Jadi semuanya yang ada di atas bumi ni, alam yang ada ni, dalam yang kita nampak ni, semuanya ada sifat-sifat yang ada, yang mesti ada. Tak ada tak, memang kena ada. Sebab itulah bila terkandung dalam tiga-tiga benda ni, ada satu lagi sifat yang mana, ada satu benda yang mana hanya sahanya terkandung pada diri Allah Subhanahu Taala, ini zat. Zat ni mengandung kepada 3 perkara tadi. Zat lah dia bagi. Zat yang maha sempurna, yakni Allah Ta'ala, mengandung kepada 3 perkara tadi, iaitu nama, sifat dan af'al. Jadi nama yang kita zat ni adalah yang mempercayai bahawa wahdahnya ni terkandung dalam zat tersebut kan. Sifat-sifat yang ada pada sifat 20 Allah Ta'ala yang wajib tu kita yakini ada terkandung dalam zat ni. Dan dia menguasai kepada semua benda. Dia menguasai kepada semua benda. Sebab itulah Allah Ta'ala ni sifat wahdaniyah ni tidak ada siapa pun boleh pegang. Tak ada siapa pun boleh ambil. Tak siapa pun boleh menguasai sifat tunggal Allah Ta'ala ni, sebab dia saja yang ada di atas. Maksudnya dia sahaja yang ada
Tak ada yang lain. Sebab sifat tunggal ni Allah Ta'ala saja yang ada. Kan? Baik. Sekiranya Allah Ta'ala ni berbilang-bilang, banyak sudah tentu akan timbul perselisihan atau perbezaan fahaman di antara mereka. Justru akan binasalah alam ini, maka sudah tentulah Allah Ta'ala Tuhan Maha Esa, Maha Pencipta lagi Maha Berkuasa. Baik, mudah nak faham bagaimana kita menaiki sebuah kenderaan. Contohnya motor, contohnya kereta yang pernah kita naik kan. Kalau siapa biasa naik kapal terbang pun, contohnya kapal terbang, contohnya kapal kan. Semua benda ni dia ada driver dia, ada pemandu dia yang akan bawa benda, ada bawa kenderaan ni kan. Jadi kalau banyak sangat orang yang jadi driver kan, yang memandu kenderaan tersebut, agak-agak apa akan jadi pada kenderaan yang dibawa oleh driver tersebut, akan jadi bermasalah lah. Sebab apa? Banyak sangat cabang. Orang ni nak pergi sana kan, driver ni nak pergi ke sana pula kan, nak pergi ke Langkawi, yang driver ni nak pergi ke Cameron Highland, driver seorang lagi ni nak pergi ke Sungai Congkak kan. Jadi tak sama matlamat tujuan dia, jadi menyebabkan kenderaan akan jadi bermasalah ataupun tak bergerak. Bila tak bergerak akan bermaksud, ataupun kalau bergerak sekalipun akan jadi masalah. Terlampau banyak cabang sangat, habis jahanam terus kenderaan tersebut. Kalau contohnya naik kapal terbang, habis jatuh jahanam terus kapal terbang tersebut. Kalau naik kapal pun habis masuk dalam laut kan. Masuk dalam laut habis jahanam terus. Tak sampai kepada matlamat driver tu nak sampai ke satu tempat. Begitu juga dengan penciptaan muka bumi ni. Penciptaan alam yang ada di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala ciptakan dan tak ada siapa yang lain. Tak ada siapa yang boleh sama menciptakan seperti mana Allah Ta'ala ciptakan, ataupun tak ada siapa yang boleh mentadbir melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mentadbir perjalanan muka bumi ni kan, perjalanan planet-planet kan, matahari dan sebagainya, semuanya ni Allah Ta'ala yang susun atur kan. Tak ada siapa yang boleh mentadbir, yang boleh menguasai, yang boleh kontrol melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru itu akan binasalah alam ini kalau adanya tuhan-tuhan lain yang mana nak conquer juga kan, nak buat itu yang ini tak boleh kan. Jadi kena faham di situ Allah Ta'ala sahaja yang menguasai. Baik. Jadi sebagai seorang Islam, Allah ni wajib kita yakini kerana sifat Allah Ta'ala ni wajib kita percaya kerana sifat Allah Ta'ala ni sifat esa, tunggal. Akli yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu esa ialah sekiranya alam ini ditadbir oleh banyak pentadbir, nescaya alam ini akan rosak, binasa. Sifat Allah yang esa itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu maha agung dan maha sempurna. Orang Islam tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Lawan bagi sifat wahdaniyah ialah at-ta'addud. Jadi sebagai seorang Islam ni, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala ni yang menjadikan yang kita tidak boleh sama sekali menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Tak boleh sama dengan kita makhluk lain. Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk-makhluk yang kita boleh fikir, boleh bayang dan boleh dengar dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala ni sifat tunggal dia, tak ada siapa boleh ambil. Dia sahaja yang layak. Jadi contoh bagi sifat wahdaniyah ni ialah lawan bagi sifat wahdaniyah ni ialah ta'addud, yakni berbilang-bilang. Dari nakli firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah lah tempat yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sembarang hajat. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Rasanya semua boleh hafal kot kan. Surah ni surah yang simple yang kita senang faham, iaitu berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ni ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah Ta'ala ni tempat kita memohon segala hajat. Apa sahaja hajat yang kita nak, kita minta pada dia. Dialah tempat kita meminta pertolongan. Dialah tempat kita meminta hajat. Apa sahaja yang kita nak jadi kaya, nak jadi
bahagia, nak gembira dan sebagainya, nak tenang, semua kena kembali kepada Allah Ta'ala sebab dia yang menciptakan kita dan dia tahu apa yang kita nak. Jadi kalau kita nak apa yang kita hajat, kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suka. Dan kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala ini tidak diperanakkan dan tidak beranak. Allah Ta'ala tak beranak. Dia pun juga tak beranak. Dan dia tidak siapa pun yang setara dengan dia. Tak ada siapa pun yang sama dengan dia. Allah Ta'ala ni tunggal, tak ada siapa yang sama. Dan kita faham, tunggal ni bukan macam kita faham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kita faham konsep kita satu tu tak. Bukan, tak sama. Sebab itulah kita kena faham. Wahdanah ni ialah sifat Allah Ta'ala yang meliputi atas setiap sesuatu. Semua benda yang atas bumi ni Allah Ta'ala meliputi. Hebat kan? Hebat. Baik. Dalil akli. Allah Ta'ala ni esa dan tunggal. Sekiranya Allah Ta'ala tidak esa atau satu, maka akan kutakar-tirlah alam ini dan juga ia menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Jadi mustahillah Allah Ta'ala itu banyak. Hukum mempercayai sifat wahdaniyah. Hukum dia wajiblah sebagai seorang Islam. Sebab apa? Dia terkandung dalam sifat-sifat wajib bagi Allah SWT sifat 20. Kan? Wahdaniyah sifat 20. Ada yang terkandung dalam sifat 20. Dan sebagai seorang Islam yakinlah. Tak boleh ada kata ada Tuhan lain. Tuhan lain yang menciptakan alam ni, Tuhan lain, Tuhan tu buat ni, Tuhan ni buat ni. Tak. Semuanya, segalanya Allah Ta'ala yang buat. Dia sahaja. Kan? Wajib bagi kita seorang Islam yakin bahawa Allah Ta'ala tu sifatnya, Allah tu bersifat dengan sifat esa. Dan juga Allah Ta'ala tu tidak diperanakkan ataupun mempunyai anak. Allah Ta'ala ni dia bukan jenis macam kita ni. Manusia tak sama kan. Allah dengan kita tak sama. Allah dengan makhluk di atas bumi tak sama kan. Dia beranak, kahwin dan sebagainya. Allah Ta'ala tak ada macam tu. Tak sama, kita boleh bayangkan tak sama macam apa yang kita rasa kan. Allah Ta'ala ni dia tak sama macam kita sebagai makhluk. Walaupun kita nampak macam ada dalam sifat ataupun nama-nama Allah Ta'ala kan. Sebab apa? Kalau kita ada anak kan, contoh ada anak. Suatu hari nanti kita ada anak. Kalau mak ayah kita pun letak nama anak, dia tak boleh letak nama-nama Allah. Tak boleh. Melainkan letak di depannya Abdul Aziz, Abdul Rahim. Hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah. Hamba kena letak pada depan dia Abdul. Dan menunjukkan hamba kepada yang maha yang ini siapa? Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kesan. Okey, yang Ustaz nak tekan kat sini ialah kesan mempunyai sifat wahdanah ialah memiliki keteguhan iman yang kukuh kepada Allah Taala. Bila kita yakin, yang percaya bahawa Allah Taala ni yang esa, yang tunggal, kita yakin dia akan memberikan keyakinan kita yang akan jadi kuat lagi. Sebab apa? Sebab tak ada Tuhan yang layak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbirkan alam ini, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya hanya sanya Allah Ta'ala. Okey. Yang kedua ialah memohon pertolongan hanya kepada Allah, yakni dengan berdoa kepada dia kan. Apa saja hajat yang kita minta pada apa yang kita nak minta. Contohnya hajat-hajat yang kita nak minta di atas muka bumi ni, nak jadi pandai, nak kaya, nak apa lagi, nak bahagia, nak rasa seronok dan sebagainya, nak tenang kan. Semuanya kena minta tolong kepada Allah Ta'ala. Dia yang akan memakbulkan hajat kita. Buat apa yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala akan beri apa kita suka. Sebab tu kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suka. Apa yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka kita tolong orang. Allah Ta'ala suka kita tolong mak ayah kita. Allah Ta'ala suka kita buat sedekah. Allah Ta'ala suka apa lagi? Suka buat kebajikan. Allah Ta'ala suka kita buat ingat pada dia sentiasa kan. Sebab tu golongan para anbiya ni doa dia makbul. Sebab apa? Sebab doa dia tak ada hijab, atau sebab dengan kata lain dia ni qarib, dekat dengan Allah Ta'ala, dan sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, sentiasa istighfar, selawat, sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala kan. Sebab itulah mereka ni golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan dijamin masuk dalam syurga. Kita pun minta doa. Kita ni manusia biasa, kita kena selalu bermuhasabah diri kita. Dosa-dosa kita buat yang sebelum-sebelum ni kita kena istighfar. Istighfar banyak-banyak, astaghfirullahalazim, dosa-dosa kita sebelum ni kan. Dan Allah Ta'ala akan segera mengampunkan dosa kita insya-Allah kan. Baik, yang terakhir ialah berserah diri kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Yang terakhir sekali, mendapat kemanisan ataupun halawatul iman. Apa yang tanda-tanda kita dapat kemanisan iman ni? Kita buat satu benda tu, kebaikan, kita rasa seronok. Contohnya kita semayang atau seronok sangat. Sebab apa?
Sebab itulah tanda-tanda dapat kemanisan iman. Sebab kita semayang ke, baca Quran ke kan. Masa seronok. Itu tanda-tanda kita mendapat kemanisan iman. Kalau kita rasa berat, susah nak buat sebagainya, itu tanda kita tak dapat kemanisan lagi, tak rasa manis ni buat ibadah. Kan? Tanda-tanda orang yang mendapat halawatul iman ni, dia sayang saudara dia seperti mana dia sayang diri dia sendiri. Itu dia. Itu tanda-tanda kemanisan iman. Ataupun dia buat satu benda ni, dia tak mendapatkan, dia tidak mengharapkan selain keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat bagi Allah Taala redha pada dia. Kan? Barulah melimpah ruah rezeki kita, insya-Allah. Baik. Okey, Ustaz nak tinggalkan satu kerja latihan, yang mana latihan ni Ustaz nak kamu semua buat dalam buku latihan lah. Latihan ni boleh buat dalam buku latihan. Kalau tak dapat dalam ni, nanti boleh tengok dalam WhatsApp lah. Ustaz akan send dalam WhatsApp. Okey, itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.